Berita menarik sepanjang minggu ini. Nombor 9. Tuan Dr. Mahathir Mohamad berterusan menjadikan DAP sebagai bahan momokkan bagi menyamai ketakutan di kalangan pengundi Melayu menjelang pilihan raya bagi 6 negeri. Ini bukan kali pertama pemimpin berusia 98 tahun itu berbuat demikian. DAP sejak sekian lama menjadi sasaran Mahathir dengan dilemparkan dengan pelbagai tuduhan berbau perkauman. Namun ini terhenti seketika apabila dia membentuk pakatan dengan Pakatan Harapan selepas pilihan raya umum 2018. Ketika itu, bekas Perdana Menteri tersebut ketika bercakap mengenai tuduhannya terhadap DAP pada masa lalu berkata bahawa ia adalah amalan lazim dalam politik. Sejak berpatah arang dengan Pakatan Harapan dan kini menyokong Perikatan Nasional yang pengerusinya Muhyiddin Yassin pernah dilabelkannya sebagai pengkhianat, bekas Perdana Menteri kembali kepada cara permainannya lama. Dalam hantaran terbarunya di media sosial, Mahathir mendakwa DAP mempunyai pengaruh amat kuat dalam kerajaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kesimpulan itu menurut Mahathir yang tewas dan hilang wang pertaruhannya pada PRU15 lalu adalah berpunca daripada kononnya peratusan pengundi Melayu yang rendah. Mengimbas kembali semasa pilihan raya umum ke-14, Mahathir berkata bahawa DAP telah memenangi 42 kerusi parlimen, sesuatu yang tidak pernah berlaku sebelum ini yang disifatkannya sebagai sokongan daripada pengundi Melayu yang tidak berpuas hati. Pada masa yang sama, Mahathir berkata DAP masih berjaya memenangi 40 kerusi pada pilihan raya umum lalu, walaupun bersatu tidak lagi menjadi sebahagian daripada gabungan PH. Mahathir yang mengetahui bahawa kira-kiranya itu akan diteliti juga menambah caveat atau pengecualian yang menyatakan bahawa angka itu tidak termasuk Melayu PKR, Amanah dan DAP. Nombor 8. Anak lelaki sulung Allahyarham Ning Abdul Aziz Nikmat, Ning Omar Ning Abdul Aziz kesal berhubung rasa tidak puas hati pihak tertentu dari keluarga itu berkenaan gelaran yang diterima bekas Menteri Besar Kelantan itu baru-baru ini yang enggan mengulas kekesalan tersebut. Beliau ketika dihubungi media berkata dia tidak bercadang memberikan sebarang reaksi kepada isu tersebut. Sebaliknya, kata bekas yang dipertua Yayasan Dakwah Islam Malaysia itu, dia merapat sembah berterima kasih kepada pihak istana atas anugerah Tan Sri yang dikurniakan kepada Ning Abdul Aziz. Katanya, setakat ini tak ada komen dari saya. Cuma nak ulangi junjung kasih saya kepada Tuanku Agong yang anugerahkan darjah kebesaran bergelar Tan Sri kepada ayahanda. Terdahulu tular di media sosial satu tulisan agak panjang seseorang yang mendakwa cucu kepada Ning Abdul Aziz. Dalam hantara itu, dia mendakwa keluarga bekas Mursyida Ampas terbabit terkejut apabila hanya pingat yang membawa gelaran Tan Sri diberikan. Menurutnya sebelum ini mereka dicanangkan lebih awal bahawa Ning Abdul Aziz akan dianugerahkan dengan pingat untuk gelaran Tun. Sebaliknya, cuma terkejut kerana Allahyarham diletakkan sebaris dengan seteru politik dan agama daripada DAP. Nombor 7. Presiden PAS Abdul Hadi Awang terus mengecam kerajaan Malaysia yang ada sekarang dengan menganggap ia dikendalikan oleh golongan tidak bermoral sama sekali, termasuk banduan dan perasuah serta tidak berakidah. Beliau turut menggambarkan kerajaan negara ini menjadi lebih teruk dan tidak dapat diubah keadaannya kerana dikelilingi syaitan-syaitan bisu. Dia kemudian meletakkan kesalahan atas keadaan yang dianggapnya buruk itu kepada orang Islam yang gagal memilih pemimpin yang baik. Katanya, kita sedang menyaksikan kerajaan campuran daripada kalangan mereka yang tidak beriman dan tidak berakhlak, terdiri daripada banduan, perasuah dan penipu yang tidak berakidah dan tidak berakhlak. Dikelilingi pula oleh syaitan-syaitan bisu yang mendiamkan diri terhadap kemungkaran yang berlaku di hadapan mereka. Hal ini berlaku akibat daripada meninggalkan kewajipan memilih pemimpin yang beriman dan berakhlak. Menurut ahli Parlimen Marang itu, seseorang individu yang hanya berilmu masih tidak memadai untuk menjadi pemimpin kerana mereka perlu juga beriman, berakhlak baik dan bertafakur. Dia yang pernah dilantik menjadi duta khas bertaraf menteri oleh kerajaan sebelum ini beranggapan rakyat berada dalam keadaan paling berbahaya kerana negara ini didakwanya diperintah oleh golongan yang mendapat pengaruh bukan Islam. Keadaan ini berlaku, tambah Abdul Hadi, apabila umat Islam kita berpecah belah sehingga ia dikuasai oleh kerajaan yang didominasi oleh bukan Islam. Keadaan itu berlaku, dakwanya, kerana ramai orang Islam yang tidak keluar mengundi. Politik di Malaysia kini sedang memanas kerana semua parti politik sedang membuat gerakan sebagai menghadapi pilihan raya di 6 negeri dengan 3 daripadanya sedang ditadbir PAS dan manakala selebihnya PH. Abdul Hadi berkata ketika ini, ramai penganut Islam yang tidak memahami agama walaupun ia bersifat sempurna. Antara lain katanya kerana umat Islam terbabit menganggap pengundi dalam pilihan raya bukanlah satu kewajipan. Abdul Hadi juga mendakwa pengundi yang terbabit dalam pilihan raya sebelum ini pula hanya memilih golongan pembohong atau mangsa pembohongan. Tindakan itu katanya seperti menyediakan diri masing-masing untuk ditimpa bencana sama ada di dunia atau selepasnya.
Katanya malangnya dipilih mereka yang menipu dan ditipu. Malah ada juga yang benci lalu memilih untuk tidak mengundi. Mereka seakan-akan menyerah diri kepada musuh untuk sama-sama mendapat kehinaan dunia sebelum mendapat kehinaan di akhirat kerana tidak menunaikan kewajipan yang besar mengundi dalam Islam. Nombor 6. Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu Saifuddin Abdullah menyela sebuah lembaga hasil dalam negeri ke atas kediaman Setiausaha Agung PN Hamzah Zainuddin adalah tindakan terdesak kerajaan. Beliau turut menganggap langkah tersebut hanyalah strategi politik murahan bagi memburukkan pemimpin kanan parti itu. Katanya ketika dia pemimpin kerajaan tidak berkesan sebagai kerajaan, dia harus memburuk-burukkan pemimpin kanan dalam Bersatu dan dalam PN dan inilah yang sedang berlaku. Saya menganggap ia ialah politik murahan ketika PHBN terdesak untuk berhadapan dengan pilihan raya negeri. Saifuddin berkata demikian ketika diminta mengulas berita mengenai sebuah pegawai LHDN terhadap rumah bekas Menteri Dalam Negeri Kerajaan PN semalam. Media melaporkan dalam sebuah penggeledahan malam semalam itu, beberapa dokumen turut dirampas. Katanya saya sendiri menghubungi Dato' Hamzah semalam bagi mendapatkan cerita sebenar tentang apa yang berlaku. Menurut Hamzah, yang dikatakan nak siasat itu ialah perkara yang sama sebelum ini kononnya telah disiasat. Apa niat di sebalik siasatan tersebut dan kenapa dia keluar di media? Dari mana punca cerita itu kepada media? Betulkah dari LHDN atau dari pejabat orang lain? Saifuddin dan juga Ahli Parlimen Indira Mahkota mendakwa dia mendapat tahu maklumat mengenai sebuah tersebut bukan datang dari sumber LHDN, sebaliknya pihak lain. Media semalam melaporkan rumah ketua pembangkang itu diserbu dan digeledah oleh pegawai dari LHDN. Nombor 5. Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan yakin BN mampu membuat kejutan dan menawan semula Kedah dan Terengganu menjelang pilihan raya negeri. Bagaimanapun, timbalan pengerusi BN itu memberi peringatan ini hanya akan dicapai jika semua ahlinya bersatu hati dan tidak mengamalkan budaya caketing. Katanya kita mahu pastikan supaya BN dapat bertapak semula dan juga kalau boleh macam negeri swing state macam di Terengganu dan Kedah itu peluang untuk menang ada. Bukan saya kata kita boleh rampas tapi peluang untuk menang ada dengan syarat kita kerja kuat. Kita tidak bertelengkar antara satu sama lain dengan syarat kita masuk pilihan raya ini guna strategi yang betul tepat pilihan calon yang boleh memenangkan kita. Menurutnya, pertelingkahan sesama ahli tidak seharusnya berlaku kerana ia bukan sahaja melemahkan parti tetapi menyebabkan pengundi terutama pengundi atas pagar beralih ke parti lawan. Katanya itu sebab banyak tempat pilihan raya sebelum ini negeri-negeri kita kalah bukannya parti lawan kuat tetapi kita bertelingkah sesama sendiri. Keluar saja nama calon, tutup bilik gerakan, keluar poster, keluar banner. Macam mana nak menang kalau macam itu? Sudah melawankan semangat orang-orang atas pagar tengok apa punya parti macam ini. Jadi patut-patut dia undi kita langsung dia tidak undi kita. Jadi itu yang saya katakan tadi, elakkan pertelingkahan. Elakkan perbalahan dan satu hati untuk kita mengharungi pilihan raya negeri ini. Kalau nak menang, buat cara nak menang. Dalam pada itu, Muhammad juga dilaporkan yakin mampu mengekalkan kemenangan di 3 negeri iaitu Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang yang kini dikuasai Kerajaan Perpaduan. 6 negeri yang akan mengadakan PRN adalah Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang kini berada di bawah pentadbiran Pakatan Harapan, manakala Kedah, Kelantan dan Terengganu di bawah Perikatan Nasional. Nombor 4. Ketua Penerangan PAS Khairil Nizam Khairuddin kesal dengan kenyataan veteran DAP Tan Sri Lim Kit Siang yang meminta Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang menafikan keterlibatan parti itu dalam mencetus peristiwa 13 Mei. Beliau berkata bekas ahli Parlimen Iskandar Puteri itu seakan mempunyai agenda tersembunyi, sedangkan Abdul Hadi tidak pernah menyebut dalam artikel terkini beliau. Katanya Tuan Guru dalam rencananya hanya menyebut sebagai peringatan iaitu Malaysia pernah mengalami peristiwa 13 Mei 1969 yang menjadi sejarah hitam dalam hubungan masyarakat majmuk. Maka peristiwa hitam itu jangan diulang sekali lagi dengan membawa agenda yang salah. Dalam pada itu beliau berkata, beberapa kenyataan dan ucapan pemimpin serta penyokong DAP jelas mempertikai kontrak sosial, memprovokasi umat Islam dan Melayu dalam ceramah umum mereka. Katanya umpama gaya PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim yang beri propaganda dan minta nafi. Ini permainan Kit Siang dan DAP. Malah rakyat tahu betapa DAP dan pemimpinnya selalu menimbulkan kegusaran, ketegangan kaum dengan kenyataan yang amat anti kepada Melayu dan Islam. Justru rakyat Malaysia harus terus berhati-hati dengan permainan Kit Siang dan DAP yang sebenarnya sedang membawa agenda mereka dalam pentadbiran negara demi kepentingan kumpulan mereka. Nombor 3. Tiada bukti lebih 2 juta ahli UMNO telah meninggalkan parti itu seperti didakwa Presiden Muafakat Nasional Tan Sri Anwar Musa.
Dalam masa sama, Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Mohamad Hassan menegaskan terpulang kepada bekas Setiausaha Agung UMNO untuk membuat kenyataan namun biarlah munasabah. Kata Muhammad, beliau tidak mengetahui bagaimana bekas ahli Parlimen Ketereh itu mendapatkan angka berkenaan. Malam saya tak tahu daripada mana dia dapat angka tersebut, kan? Kalau dia boleh bagi setiap orang punya IC number, orang dah keluar, itu bolehlah kita mempercayainya. Tapi kalau setakat mendakwa, saya boleh pula berkatakan saya dapat 2 juta orang dah masuk jadi ahli UMNO. Tapi apa buktinya, kan? Jadi terpulanglah, kan? Kalau dia syok sangat pun, garah sangat pun, janganlah sampai bagi macam tu. Orang boleh fikir. Beliau berkata demikian sebagai mengulas dakwaan Anwar yang juga bekas ahli Parlimen Ketereh bahawa UMNO tidak lagi menjadi pilihan sebahagian besar rakyat di negara ini. Muhammad bagaimanapun tidak menafikan terdapat sejumlah kecil ahli UMNO yang keluar parti berkenaan, namun jumlah tersebut tidak sebesar dakwaan yang dibuat Anwar. Nombor 2. Presiden Parti Pribumi Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin menyatakan keyakinannya bahawa gabungan itu mendapat sokongan dari rakyat Negeri Sembilan yang kini berada di bawah kepimpinan Pakatan Harapan. Pengerusi Perikatan Nasional itu berkata ia dapat dilihat melalui kehadiran puluhan ribu rakyat di negeri itu pada ceramah perdana gelombang kebangkitan rakyat di Negeri Sembilan. Dia juga mendakwa bahawa sokongan itu berlaku kerana kerajaan campuran yang terdiri daripada PH UMNO gagal membawa negara keluar daripada kemelut ekonomi yang menjejaskan kehidupan rakyat, khususnya golongan berpendapatan rendah. Oleh itu, Presiden Bersatu itu turut menggesa supaya rasa tidak puas hati itu dapat diterjemahkan kepada undi sebagai satu isyarat bahawa rakyat sedang marah dengan apa yang berlaku. Sebelum ini, Muhyiddin menjangkakan PN mampu meraih sehingga 80% undi terutama daripada pengundi Melayu pada PRN akan datang. Ia berdasarkan kajian dibuat oleh gabungan itu yang menunjukkan Bersatu, Gerakan dan PAS mendahului dari segi populariti dan kepimpinan. Nombor 1. Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan berkata, bekas Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin sudah menyatakan pendirian untuk bersama Perikatan Nasional. Menurutnya, bekas ahli Parlimen Rembau itu menemui pengerusi PN Muhyiddin Yassin baru-baru ini, namun tiada keputusan dibuatnya setakat ini. Katanya setakat ini dia belum memutuskan lagi, tetapi dia sudah menyatakan pendirian tetap bersama kita. Dia dah jumpa Muhyiddin dan akan berjumpa lagi dalam masa terdekat. Itu perkembangan terbaru, namun setakat ini belum ada keputusan. Tetapi saya percaya dalam waktu terdekat. Terdahulu media melaporkan Muhyiddin menawarkan Khairy jawatan Majlis Pimpinan Tertinggi sekiranya menyertai Bersatu. Khairy dipecat daripada UMNO pada Januari lalu dalam langkah presidennya Ahmad Zahid Hamidi membersihkan parti itu. Sementara itu, Taqiyuddin berkata, dia hanya berharap Khairy dapat bersama dalam Perikatan Nasional kerana ketokohan dan keterampilannya dalam kepimpinan kanan UMNO sebelum ini. Katanya, PN mengharapkan sesuatu daripada dia sebab sebagai seorang pimpinan kanan dalam sebuah parti yang besar, tiba-tiba dipecat daripada parti itu. Sudah tentu dia perlukan satu platform yang sesuai untuk masa depan politiknya dan pada masa ini PN adalah paling sesuai.